Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ini. Okey, kali ini coach nak share dalam rancangan mari mengenali pemimpin kita melalui tarikh lahir. Okey. Untuk video yang pertama ni, yang paling terkenal sekali pemimpin kita atau paling yang memimpin negara pada saat ini adalah Tan Sri Mahyudin Yassin. Okey, jadi kita cek apakah potensi yang ada dalam diri PM ke-8 kita ni. Okey, kita Google dulu. Okey, 15 Mei 1947. Betul kan ni? Okay, gambar dia betul lah. 15 Mei 1947. 15 Mei. Okay, kita gunakan software lah, cepat sikit lah. Jadi tak perlulah saya nak nak kira secara manual. Sepak lah ni. Okay, sekali lagi. Automatic. Okay, yang tu yang basic. Kita guna yang advance lah. Okay, 15 Mei 1947. PM ke-8. Jadi 15/5/1947. 15/5/1947. Okey, siap. Press screen dulu supaya senang coach nak cerita dan conteng-conteng. Okey. Okey, kita mula nah. Okey, PM ke-8 kita adalah asas 5. Okey, asas 5. 5 ni adalah lambang kepada perubahan, lambang kepada inovasi, dia lambang kepada halangan. Okey. Jadi dalam banyak nombor asas orang yang nombor asas 5 ni dia punya cabaran hidup dia tinggilah. Dalam ramai dan kebanyakan orang asal 5 ni dia punya cabaran hidup dia tinggi, banyak ujian, banyak juga halangan, dan banyak benda yang nak diubah-ubah kan. Sebab dia perubahan kan. Kadang-kadang dari segi mood dia berubah angin. Ada sajalah benda-benda yang dia tak boleh duduk diam ataupun tak boleh kekal dengan sesuatu benda. Kalau dari segi pekerjaan pun dia tak boleh kekal dengan satu bisnes atau kerja. Dia akan buat kerja-kerja yang lain. Okey. Dia akan lompat lah. Dia akan lompat ke bisnes yang lain. Okey. Biasanya orang 5 ni dia banyak bertukar-tukar pekerjaan lah. Kerja ni lah, betul kerja ni. Okey. Orang 5 ni dia adalah kilang idea. Dia banyak idea kan. Dia tak sesuai untuk jadi owner produk, tapi dia boleh memajukan produk orang lain, yang sedia ada. Sebab dia ni dikenali sebagai orang yang banyak idea, orang yang ada kilang idea. Dari segi sudut kewangan pula, 6 ni maksudnya kewangan yang bagus, yang mudah dapat duit, ada duit celah-celah tahun mana. Elemen tanah,
Okay, dan warna aura dia adalah biru hitam, iaitu pakaian lah. Biasanya kita kata bila berkaitan dengan warna aura ni, sesuai untuk memakai pakaian yang berwarna biru ataupun hitam untuk benda-benda yang penting. Okey. Dia ada lagi warna aura yang lain. Yang kedua, yang ketiga untuk dipakai di rumah kan. Dia banyak warna aura. Warna aura kita ni bukan sekadar yang tertera kat sini saja, dia ada warna aura yang lain. Okey, kita tengok dekat dekat tempat lain, dekat pola-pola pula. Apakah pola yang ada dekat dalam tarikh lahir P8 kita? Okey, dia ada kelebihan K459, dia ada satu kelebihan segi insting, pola rasa, pola yang berkaitan dengan kalau dari segi bisnes tu berkaitan dengan perawatan, kecantikan dan kesihatan. Juga pola yang berkaitan dengan rasa lah, orang kata rasa. Kalau kata bisnes kecantikan kesihatan tu urutan, masakan, chef, doktor, perawat alternatif dan sebagainya lah. Okey, selain itu dia ada kelebihan dari segi 1, 2, 3, iaitu kelebihan komunikasi. Boleh berkomunikasi dengan bagus kan. Sama ada cakap dia kuat, cakap dia lantang, cakap dia laju, cakap dia laser. 1, 2, 3 ni dia banyak dia ada kelebihan kekurangan juga. Kelebihan dari segi kelebihan bercakap lah. Kekurangannya takut tersalah cakap boleh mencederakan ataupun boleh mengguris hati orang lain. Okey. Kat sini dia ada pola 786, iaitu pola berkaitan dengan 786 ni adalah pola berkaitan dengan servis, memberi khidmat kepada orang, ataupun juga di pola yang sesuai, pola bos orang kata, pola yang sesuai untuk jadi ketua. Okey. Kelebihan untuk jadi ketua tu ada. Selain daripada orang nombor asal 1, pola 786 ni adalah pola ketua, pola bos. Dan dia ada dua. Okey, dia ada dua pola macam ni. Jadi maksudnya sesuai untuk jadi seorang pemimpin lah. Seorang ketua. Okey. Selain daripada tu dia ada pola 257, 275 yang berkaitan 725 ni, 27 ni. Pola 27 ni berkaitan dengan pola pelaris. Okey, ada tarikan. Jadi tarikan, ada sokongan kan. Macam tu. Okey, tanya pada tu dia ada pola 663, okey, 669, pola yang berkaitan dengan pelaburan jangka masa panjang. Pelaburan yang berkaitan dengan stok. Boleh ada kelebihan untuk menyimpan barang. Orang yang ada pola macam ni dia ada kelebihan ada barang, boleh simpanan barang yang masa stokis, yang ada mini market, supermarket. Maksudnya jenis bisnes yang ada barang. Okey. Kelebihan dari segi kelebihan dari segi pengurusan bisnes. Okey. Yang lain-lain yang tidak dibulatkan tu yang tidak dibulatkan tu sama ada pola yang berkaitan dengan dari segi emosi, pola yang berkaitan dengan dari segi kekuatan, kelemahan, pola yang berkaitan dengan fizikal. Nanti kita tengok satu persatu. Okey, nanti kita akan bincangkan apakah pola yang selain daripada itulah. Mari kita lihat pola-pola yang lain. 652 takut kena tipu, tapi kena tipu juga. Okey. 1, 2, 3 dah cerita, 786 dah cerita, 459 pun dah cerita, 628 broker orang tengah untung atas angin. Okey, jenis orang kelebihan dari segi jadi orang tengah. Jadi orang tengah. Okey. 527 tadi cerita dah, ramai kawan pengaruh, ataupun tadi yang lebih kurang dia macam pola pelaris juga.
Okay, 235 buat emosi mudah turun sikit baharan. Okay, dia ada ni pola-pola berkaitan dengan emosi, dia ada dua. Yang ni satu, sini pun satu. Okay, maknanya pola emosi dia kuat juga. Okey, 134 agresi terhadap ilmu, bagus dalam bidang pendidikan. Okey, jadi beliau pun pernah jadi Menteri Pendidikan sebelum ni. Dan jenis orang dia pun orang yang suka belajar, orang yang suka ke ilmu. Tadi Nanas punya tadi tu saya silap lah. Ya, dia berkaitan dengan kelebihan untuk jadi usahawan. Okey, pengurusan bisnes. Okey, yang ni pun sama tadi berkaitan dengan sokongan orang ramai ataupun banyak kawan ataupun Paul Paris tadilah. Okey, 358 mood dan selalu stres. Okey, 876 tadi sama juga dengan 786 tadi. Orang kata pola ni dikenali sebagai pola mamak. Okey. Kedai-kedai mamak dia banyak menggunakan nombor macam ni. Kedai mamak dia banyak tampal nombor 786. Contohnya nasi kandar beratur 786. Okey, kita kaji pula buat analisis dari segi masalah kewangan. Okey, masalah kewangan. Okey, masing-masing kita ada masalah kewangan. Okey, dari segi kekuatan dia ada kekuatan dekat sini. Ada apa? Kekuatan dari segi 6. 6 tu maksudnya mudah dapat wang. Itu kod kewangan dia. Okey. Dan ada juga dalam talian kita pola-pola berkaitan dengan masalah kewangan. Contohnya kat sini dia ada pola 47, iaitu pola yang berkaitan dengan hutang. Okey. Mudah mendapat hutang. Okey, selain pada tu dia ada pola kebajikan 67 ataupun pola yang berkaitan dengan kalau segi masalah kewangan pula pola sedekah sebenarnya. Ada satu pola yang bagus. Tapi kalau dia selalu memberi, lama-lama dia sendiri pun tak mampu untuk bagi. Okey. Dan menyebabkan dia menghadapi masalah kewangan. Okey, selain pada tu ada lagi tak? 76, 87 tu. Okey, maksudnya dia cuma ada dua sajalah pola yang berkaitan dengan masalah kewangan. Yang pertama tadi 74 ataupun 47 dan satu lagi 76 ataupun 67. Okey. Jadi bagi orang anda yang ada pola macam ni kena berhati-hatilah, terutamanya berkaitan dengan hutang tadi. Okey. Perlu diselesaikan ataupun perlu ada income lebih untuk mendapat kewangan yang lebih, dan dengan kewangan yang lebih tu boleh digunakan untuk melangsaikan hutang. Okey. Okey, apa lagi kita nak kaji dalam terlahir ni? Selain daripada itu sebenarnya kita boleh kaji dari segi kesihatan. Okey, dari segi kesihatan kalau tak salah coach ada nombor yang kita perlu ambil. Okey lah, dari segi kesihatan pun kita boleh kaji. Cuma coach terlupa macam mana dia punya, apakah nombor-nombor dia tu sama ada yang ni dia ada 5 nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Nombor ni ada nombor-nombor yang berkaitan dengan masalah kesihatan. Yang kita boleh kaji kebarangkalian penyakit-penyakit yang biasa dihadapi oleh orang yang berkaitan dengan bukan nak kata orang asal lima, tapi tapi yang berkaitan lah, yang berkaitan dengan kajian ni lah. Okey, tak apa. Kita tengok masalah kesihatan dia. Ini saja bukan nak kata bukan kita nak confirmkan okey dia akan sakit macam ni. Okey. Ni sekadar kajian sahaja. Okey, 2 sama dengan 2, 3, 5, 7, 8. Okey, nombor yang tak ada 1, 4, 6,
Okey. Jadi dia ada ada berkaitan dengan masalah kesihatan ni pun coach sendiri pun tak hafal lah. Sebab jarang-jarang sangat coach master metafizik ni ajar bab ni. Jadi bab ni coach dah simpan nota dia dengan baik, dengan dalam full package ni coach ada simpan nota dia sebab coach sendiri pun tak ingat kan. Okey, kita tengoklah berkaitan dengan masalah kesihatan. Okey, secara umumnya 1469 Okey, 4 dengan 9 ni masalah hati dan pendi, masalah mata, mudah rasa kecewa atau hampa, masalah urat, kejang bahu, kejang otot, haid tak teratur. Ini bagi orang perempuan lah. Satu lagi tadi 1 dengan 6. Okey, 1 6 pula berkaitan dengan suka bersendiri, masalah paru-paru, sinisism, asma, alergi, masalah kulit, mudah demam. Okey. Ini sekadar kajian sahaja. Dan kalau kena penyakit berkaitan ni pun bukanlah semua sekali. Dia salah satu atau dua sahaja. Okey. Jadi dalam metafizik ni pun kita boleh kaji masalah kesihatan juga. Okey, apa lagi kita boleh cari? Okey, kita boleh juga melihat kelemahan yang ada dalam tanda lahir ni, iaitu nombor yang tidak ada di sini. Okey, iaitu nombor 1 ada, 2 ada, 3 ada. Okey, kita buat tu ya. Okey, untuk yang ni kita akan cek daripada sini sampai ke nombor asas sahaja. Okey, macam tu. Jadi kita tengok nombor yang tak ada. 1, 2, 3 ada. 4 tak ada. 5, 6, 7 tak ada. 8 tak ada. 9 pun tidak ada. Okey, jadi dia ada dalam tanda lahir ni, dia tidak ada nombor. Ini kita tak kira lah. Tapi ni kita tak kira. Bawah ni tak kira. Jadi ni ada kekurangan lah. Jadi dalam metafizik pun kita boleh lihat apakah kekurangan diri kita. Jadi dia bagi pengalaman kita ni, dia ada kekurangan kat nombor 4. 4 tak ada dalam tanda lahir yang atas tu. 4, 5 ada. 1, 2, 3, 4 tak ada. 5 ada. 6 ada. 7 tak ada. 8 tak ada. 9 tak ada. Okey, ini dalam bab apa ya? Okey, yang ni pun coach sendiri pun tidak hafal sebab jarang mengajar bab ni. Jarang kita mengajar bab ni, jadi perlu rujuk kepada nota. Okey, tak salah nota advance, bukan 1, 2 ni. Tenaga terpendam. Ni okey. Ketafsiran ketiadaan angka. Ketiadaan dia tidak ada apa. 4, 7, 8, 9. Okey, dia tak ada nombor 4. Tidak okey, dia punya ni kelemahan lah. Kelemahan ya. Tapi bukanlah kelemahan dia, mungkin dia mungkin dia umur dah panjang, dah lama, mungkin dia dah perbaiki. Ni orang kata kajian saja. Tidak berdikari, suka bergantung pada orang lain, sukar menumpukan perhatian, sukar menyiapkan kerja, kurang perpelajaran kerana kurang minat belajar, hidup tidak teratur kerana jadual hidup tidak menentu. Tips dia, ketiadaan angka 4, perlu berusaha bergantung pada keupayaan diri sendiri tanpa mengharapkan orang lain, perlu berusaha menyiapkan tugasan dengan baik, perlu berusaha menjadualkan hidup agar lebih teratur agar matlamat mudah dicapai, perlu berusaha mengenal pasti pencapaian seharian dan buat perancangan untuk masa depan. Okey, 7, 8, 9. Banyak juga no.
7. Kurang menumpukan perhatian, kurang pengetahuan tentang kerohanian, kurang pengetahuan tentang kehidupan. Tips dia berusaha mencari, mempraktikkan amalan kerohanian, berusaha mempelajari dan praktikkan erti kehidupan dan kesedaran diri. Perlu menumpukan perhatian, dicadangkan menyertai aktiviti sukan seperti memanah, dart dan bola keranjang untuk meningkatkan fokus. Okey. 8 dan 9. 8, ketiadaan angka 8, kurang mahir di dalam urusan kewangan, sukar siapkan tugasan, tidak tahu menggunakan kekuatan diri untuk berjaya, tidak tetap pendirian, tiada tekanan hidup tetapi mudah bosan. Tip ketiadaan angka 8, perlu berusaha memahirkan diri di dalam urusan kewangan, perlu berusaha menggunakan dan meluahkan bakat kekuatan diri, perlu berusaha menyiapkan tugasan dengan baik. Dan 9, sukar mendapat peluang dan kejayaan, sukar memaafkan orang lain, tiada siap penyayang, sukar melupakan kisah lama, suka merendahkan orang lain, selalu buat keputusan tanpa usul periksa. Tips dia, perlu berusaha mendalami perasaan orang lain, perlu merupakan dan memaafkan peristiwa lama, perlu membuat kajian selidik terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Okey. Jadi banyak sebenarnya kita boleh kaji dalam tanda lahir kita ni. Contohnya, dan coach tak bercadang pun nak mengkaitkan dengan peristiwa ataupun kes-kes ataupun apa yang berlaku di luar sana kan, yang sebelum apa-apa saja tentang PL8 kita ni, coach tak mengkaitkan. Jadi dalam penceritaan coach ni kan, mungkin orang yang rapat, anda yang mungkin ada antara yang penyokong kuat ataupun yang lebih mengenali jadi mana-mana yang saya ceritakan tu mungkin ada kait-kait lah. Okey, apa lagi kita boleh kaji kat sini? Dia sebenarnya ada banyak sebenarnya. Okey. Selain daripada tu, arah kejayaan. Okey, arah kejayaan tak apa. Arah kejayaan kita tak check lah. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula. Kita nak kaji dia punya kitaran tahunan dia. Okey, untuk tahun 2021. Okey, gunakan software ni 15 lupa dah apa tadi tarikh lahir. 15/5/47. 15/05 kita tukar tahun 2021 tahun ni ya. Okey, untuk tahun ni dia berada pada kedudukan 7. 7 tu bermaksud dalam kitaran yang ketujuh. Ketujuh tu 7 dia bermaksud pengaruh, dia bermaksud orang ramai, banyak kawan. 7 juga bermaksud kehilangan, 7 juga bermaksud kejatuhan kalau dalam bab kitaran tahunan ni. Sebab apa, dan kewangan dia pula adalah 3, mudah kewangan banyak keluar. Okey, untuk tahun ni kewangan banyak keluar. Dan pola-pola ni kita boleh kaji sendiri. Jadi aku tak bercadang untuk menceritakan semua pola-pola yang ada. Okey, kalau tidak akan jadi semakin panjang dia punya video ni. Okey. Okey, itu saja. Tapi tahun ni dia famous, dia terkenal. Sebenarnya pun dia terkenal, tapi tahun ni dia lebih terkenal sebab di hujungnya ada nombor cermin. Ini nombor cermin nombor cermin. Jadi dia ada pola apa lagi, 777 ni berkaitan dengan pola berkaitan dengan orang lelaki lah. Berkaitan orang lelaki. Okey, itu sajalah. Itu saja yang coach boleh cerita untuk kitaran tahunan. Okey, kitaran ke-7. Kita bermaksud dalam kitaran ni dia akan kebiasaannya lah 7 kitaran tahunan ni dia berlaku 9 tahun sekali dan akan berulang kan. Jadi dia berada pada kitaran ke-7, di mana kitaran inilah kitaran yang berkaitan. Okey.
berkaitan dengan orang ramai, berkaitan dengan networking, berkaitan dengan pengaruh dia, berkaitan dengan kawan-kawan dia kan. Jadi tahun ni ada tahun yang berkaitan dengan sokongan, berkaitan dengan kawan-kawan, berkaitan dengan pengaruh dia. Ni apa tu, kalau kita dan hampa boleh tengok sendirilah kan. Jadi anda boleh tengok sendiri apa yang berlaku pada dia dalam tahun ni, berkaitan dengan pengaruhnya, berkaitan dengan networking dia kan. Dia ada kait-kait dengan itu. Okey, sepanjang tahun ini. Okey. Jadi anda juga boleh kira sendiri, boleh kaji sendiri kitaran tahunan masing-masing. Okey. Jadi itu saja. Dan PM8 kan, dia 8 tu dia ada lambang kepada tekanan, dia lambang kepada tanggungjawab. Tanggungjawab yang besar, tekanan dan juga kerajinan. Okey. Okey, itu saja yang saya boleh share dengan anda sebagai orang kata ulang kaji. Okey. Dalam bab mengenali pemimpin kita. Okey. Lepas ni kita akan kaji balik pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi bagi anda pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik kan, okey, jangan sama saya lah dah. Kita ni hanya kajian sahaja. Bukanlah apa yang saya cerita tu confirm jadi kan. Tak semua dan kajian ni adalah boleh dikatakan 80 ke 90% tepatlah, kena berkaitan dengan karakter diri. Dia bukan cerita pasal masa depan kan. Ramai orang salah faham metafizik ni kita cerita pasal akan datang tilik nasib. Tak ada. Ni benda tu dah dah dikaji, dan saya tadi pun cuba baca ni dan ada maklumat dia tu. Saya hanya baca saja, maklumat tu dah orang dulu dah buat kajian dah. Saya cuma orang kata gunakan saja dia punya formula tu. Okey. Tambah pula guna software ni lagi cepat. Kalau tidak nak kira manual lagi lambat. Okey. Terima kasih kerana menonton video ini. Selepas ini saya akan buat video untuk pemimpin-pemimpin yang lain. Sebab mungkin terdetik di hati mungkin akan tak lama lagi kan, desakan untuk buka parlimen, desakan untuk membubarkan parlimen dah makin hampir. Jadi kita sama-samalah mengenali pemimpin-pemimpin kita. Okey. Lepas ni kita tengok pula. Okey, saya pun tak merancang saya pun baru tahu dia adalah orang asal 5. Jadi saya buat secara spontan saja. Jadi saya bukanlah plan lah. Cerita-cerita apa yang saya cerita tadi tu saya tak plan pun. Google dalam tu berapa tahun lahir dia, terus kita kira on the spot kan. Jadi itu saja. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Dan jika anda pun berminat untuk dikaji, okey, nak mengetahui potensi diri anda sendiri, boleh cek di bawah nanti, cek dekat description untuk mendapatkan package-package yang telah saya sediakan, dan juga sesi personal coaching untuk saya cerita kan. Tanpa tak payah buat analisis apa, semuanya saya buat analisis dan saya cerita. Okey. Anda hanya perlu tengok video ini, tengok video anda masing-masing dan take note lah apakah potensi, apa kelebihan anda, kekurangan anda. Okey. Macam tadi saya skip bahagian elemen, saya skip bahagian apa tadi tu, nombor asas, bisnes-bisnes berkaitan dengan nombor asas, bisnes-bisnes berkaitan dengan elemen. Sebab kita dah sedia maklum, dia pun dah bekerja dah, dia dah jadi PM8 kan. Jadi tak perlu saya cerita apakah bisnes yang sesuai. Kalau bagi kita ni, barulah kita cerita. Okey, dia ni sesuai bisnes apa, dia ni dari segi nombor pola, dari segi elemen, dari segi pola-pola yang ada. Macam tadi pun saya dah cerita sebut sikit berkaitan dengan pola-pola yang ada.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.